Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah bagaimana suami yang mengasihi dan istri yang saleh. 今天早上我们的主题是慈爱的丈夫和敬虔的妻子。 Loving husband and godly wife. 慈爱的丈夫和敬虔的妻子。 Dan ayat yang diberikan pada saya yaitu Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai 33. 然后就是在以弗所书的第5章21到33节。 Bagian yang cukup panjang, seharusnya di dalam ayat 22 sampai 33. 这有比较长，其实是在22到23节的。 Tapi saya tambahkan ayat 21 karena ini adalah transisinya. 但是我又加了21节。 Karena itu bagian ini akan dibacakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama 21 sampai 27 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 然后21到27节，我们一起用印尼语来读。 28 sampai 33 nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 然后28到33节，我们用中文读。 Efesus pasal kelima ayat 21 sampai 33. Saya mulai dari 21 meskipun yang diberikan dari 22. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28节，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。 为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 神的话语到此为止。 Saudara-saudara, bagian hari ini kita berbicara dengan satu tema loving husband and godly wife. 今天早上我们要分享的一个主题就是慈爱的丈夫和敬虔的妻子。 Tapi tentu saja bagian ini bukan hanya berarti hanya relevan untuk kita yang menikah, lalu tidak relevan bagi setiap kita yang belum menikah. 当然，这话题不只给那些已经结婚的人，但是也还没结婚的人。 Karena kita melihat bagaimana Paulus menuliskan di dalam bagian ini, Paulus menuliskan itu begitu panjang. 我们可以看到保罗写这一段的话的时候，他写的这么长。 Berbeda dengan bagian lain yang menceritakan atau menasihati tentang relasi suami istri. 但和其他部分相比的话，这段话比较长。 Bahkan berbeda dengan bagian surat Paulus yang lainnya. 或者跟其他保罗的书信写的也不一样。 Pada bagian ini Paulus menuliskan demikian panjang untuk menunjukkan bahwa relasi ini adalah relasi yang penting. 所以保罗在这里写的这么长，它是意味着这些关系是多么的重要。 Karena relasi suami istri itu relasi yang Paulus itu katakan mendasar, bahkan mendasari relasi gereja. 这夫妻关系，保罗说就是比基础的关系，或者是教会基础的关系。 Dan bukan hanya itu, Paulus menuliskan dalam bagian ini, dia menegaskan ada satu konsep yang menarik. 在这里，保罗也有一个很有趣的概念， Yaitu Paulus itu menggunakan analogi suami istri ini seperti Kristus dan jemaat. 保罗把夫妻关系跟基督和教会的关系放在一起。 Karena itu kita bisa melihat di dalam bagian awal yang tadi kita baca. 所以我们可以看到，刚刚我们
开始读的经文。 Paulus itu menekankan di bagian awal, lalu nanti ditutup dalam bagian akhir. 保罗在开头还有在结尾， Yaitu Paulus membuka dengan bagaimana relasi pernikahan ini sebagai rancangan Tuhan. 保罗开始说，这婚姻的关系就是神的设计。 Paulus mengingat bagaimana Tuhan itu menciptakan dari awal, rancangan Tuhan itu adalah menciptakan manusia itu suami, istri, pria, wanita. 神就保罗就从一开始的强调，神的设计就是婚姻，男和女。 Karena itu Bapak Ibu saya menggunakan kata-kata rancangan Tuhan, bukan rencana Tuhan. 所以我们使用了是神的设计，不是神的旨意。 Karena kalau rencana Tuhan nanti kita yang mungkin diizinkan masih single akan merasa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu gagal dalam hidup saya. 如果我们说是神的旨意，那么对单身的人来说，可能他们会觉得神的旨意在他们的生活上面是失败的。 Kalau rancangan Tuhan berarti mengingatkan setiap kita itu tidak bisa hidup sendiri. 如果是神的设计呢，它提醒了我们每一个人都不可能独居。 Meskipun kita belum menikah, kita juga berelasi dengan orang yang lain dan setiap relasi pria dan wanita punya fungsi yang berbeda. 如果我们是还没结婚的，那个我们也提醒了我们在生活方面都有各种各样的关系。 Karena itu bagian ini Paulus itu membuka dengan bagian dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 所以保罗的开头就是又当纯净为基督的心彼此顺服。 Paulus berbicara relasi satu dengan yang lain. 保罗就在这里说，彼此的关系。 Dan bagaimana relasi ini kemudian dispesifikkan di dalam kehidupan suami istri. 然后这个关系就特别的指的是夫妻关系。 Dan kemudian nanti dia tutup untuk mengingatkan kembali bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan. 然后它的结尾就是这一切都是上帝的设计。 Karena itu dia katakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 然后在这里说，这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。 Di dalam setiap relasi, terutama suami dan istri, itu adalah menampilkan, mengekspresikan relasi Kristus dan jemaat. 在每个关系，尤其是夫妻关系，就是意味着就表现出了上帝、基督和教会的关系。 Dan kemudian Paulus itu menutup, bagaimanapun juga setiap kamu masing-masing itu berlaku, kasihi istrimu dan istri menghormati suaminya. 然后这段话的结尾，保罗就写了：然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。 Jadi sekali lagi saudara-saudara, bagian ini Paulus mengingatkan relasi itu penting. 所以再一次的，保罗在这里提醒了我们，关系是有多么的重要。 Dan relasi yang mengekspresikan Kristus dan jemaat itu diekspresikan pada relasi yang paling dasar, yaitu suami dan istri. 然后基督和教会的关系就在这里表现出了丈夫妻子的关系。 Di mana relasi ini adalah relasi yang paling mendasar, bahkan mendasari relasi gereja. 这些关系就是最基本的，也是教会的基本。 Keluarga tidak sehat, datang ke gereja, gereja akan menjadi tidak sehat. 不健康的家庭来到教会，教会就会变成的不健康。 Karena itu Paulus mengingatkan ini relasi yang penting, dia menjabarkan dengan demikian panjang. 所以在这里，保罗强调这些关系是多么的重要，所以他就写的这么长。 Dan dia menggambarkan itu spesifik di dalam kehidupan suami istri. 而他很强调的就是夫妻的关系。 Dan bagian ini mengingatkan kita di dalam bagian perjanjian lama. 然后这一个经文也提醒了我们在旧约的经文， Di mana setiap kita yang saat ini lebih suka sendiri, 就是如果我们现在比较喜欢独居的， di mana saat ini banyak dari manusia itu memilih untuk kita itu tidak berelasi. 现在的人很多都选择不要去有发生什么任何关系。
Paulus itu mengajak kita itu mengingat dari awal Tuhan menciptakan, merancang kita untuk berelasi satu dengan yang lain. 保罗就提醒了我们，从头开始，上帝创造我们是要我们和别人有关系的。 Karena itu Paulus mengingatkan bagi setiap kita relasi itu penting dan kita itu mengingat apa yang Tuhan itu lakukan saat penciptaan. 然后保罗也提醒了我们，关系是有多么的重要，还有他也提醒了我们，当初上帝创造人的时候， Di mana manusia yang dikatakan sungguh amat baik, ternyata dikatakan berikutnya tidak baik. Kalau manusia yang sungguh amat baik itu seorang diri saja. 刚开始说人是多么的美好的，但是到最后是有说到那人独居有不好。 Bagaimana mungkin yang sungguh amat baik ini tidak baik? 怎么说这多么美好的会变成不好呢？ Karena yang sungguh amat baik ini belum lengkap, karena itu harus dilengkapi dengan penolong yang sepadan. 因为这多么美好的，要有一个帮手来把它变成美好。 Bapak Ibu, tidak ada dari kita itu yang sanggup melakukan semua sendiri. 弟兄姐妹，我们不可能一个人可以去完成所有的事。 Bahkan orang yang mengatakan saya tidak butuh orang lain, dia butuh dalam bagian tertentu. 可能有的人说我不需要别人，但是可能在有一些方面他是需要的。 Dia tidak butuh orang lain, tapi dia tinggal di rumah yang dibangun oleh orang lain. 他不需要别人，但是他住在一个别人为他造的一个房子。 Kecuali dia memutuskan untuk keluar lalu berkemah. Kemahnya pun dibikin orang lain. 除了他要出去，然后去搭营子，但是那营子也是别人为他做的。 Dan manusia itu dibukakan melihat semua ciptaan yang lain dan dia tidak menjumpai pada ciptaan yang lain itu penolong yang sepadan. 然后人类刚开始就去看了所有神造的物，但是他看了没有一个都可以与他相配的。 Karena itu sekali lagi saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita relasi itu penting. 所以弟兄姐妹，再次的我们被提醒，关系是有多么的重要。 Sekaligus mengingatkan kita pada relasi itu bagian demi bagian punya tugas yang berbeda. 然后我们也被提醒，在关系当中，个人有个人的任务。 Karena itu kata penolong sepadan ini adalah satu pihak penolong. 所以这个帮手的意思就是，一边就是一个，他就是帮手。 Seolah-olah ada yang menolong lebih tinggi, ada yang ditolong lebih rendah. 就是看来就是来帮手是比被帮助的高， Tapi di lain pihak sepadan berarti sama. 但是在一方面相配，就是意思是同等的， Berarti seimbang. Meskipun saya perlu ditolong tapi dia tidak lebih rendah. 就是虽然他是我要帮助的，但是他不低于我， Dia juga tidak lebih tinggi karena kita equal, sama. 他也不比我高，因为我们是平等的。 Berarti dengan kata lain kita butuh orang lain karena kita tahu kita tidak bisa melakukan semua. Ada bagian yang kita tidak punya, dia punya. 所以我们要知道，我们不可能是一个人的去完成，因为我们知道我的部分我没有的，可能在他有。 Ada yang saya tahu bagian saya disuruh berkhotbah, tapi saya tahu ada bagian lain yang saya tidak bisa, yaitu WL atau bernyanyi. 可能比如说牧师开这里可以讲到，但是他知道可能在其他方面主领方面他是不可以的。 Tapi semuanya itu saling menolong, saling melengkapi untuk membentuk satu ibadah yang indah. 但这些都是互相帮助、互相来完成一个崇拜。 Saya percaya Bapak Ibu akan cari gereja lain kalau saya sekaligus WL, sekaligus khotbah. 可能弟兄姐妹会去别的地方崇拜，如果我在讲道，也是我在主领。 Khotbah aja fales, apalagi nyanyi. 讲道也走声，尤其是唱歌。 Daripada saya ke dokter THT, lebih baik saya cepat-cepat pindah gereja. 不如我赶快的去搬教会。 Karena itu saya tidak bisa pungkiri, saya butuh relasi, saya butuh orang yang lain. 可能我们不能否认，我们是需要别人的。
Dan Paulus secara spesifik mengkaitkan ini dengan kehidupan suami istri. 然后保罗比较详细的把这些关系，就是比如从夫妻的关系， Dia mengingatkan suami istri itu butuh relasi dan dua-duanya punya tugas yang berbeda. 就是夫妻关系，就是两个人有不一样的任务。 Dan sekali lagi dia memulai itu dengan mengingatkan bahwa pernikahan, relasi suami istri itu rancangan Tuhan. 然后他又开始的提醒，婚姻就是神的设计。 Dan dia juga menutup mengingatkan lagi ini rancangan Tuhan. 然后他的结尾也是在提醒的我们，这是神的设计。 Dan rancangan Tuhan yang berbeda ini dia kemudian mulai masuk spesifik, dimulai dari istri terlebih dahulu. 然后这些神的设计比较详细的进入到从妻子开始。 Dan Paulus masuk kepada satu hal yang spesifik dan ini mendasar yang paling sulit dilakukan di dalam kehidupan suami istri. 保罗就开始进入比较详细的，就是妻子，也就是最基本、我们最难做到的。 Dalam bagian pertama dia mengingatkan yaitu istri tunduk pada suami. 第一，他就提醒了我们，妻子要顺服丈夫。 Karena bagi saya ini yang paling sulit dilakukan oleh para wanita. 因为对我来说，这是对女人最难做到的。 Bagaimana kita bisa tunduk jika suami kita itu tidak sanggup memimpin dengan baik, tidak tegas? 我们怎样能顺服？如果丈夫不能的带领， Bagaimana kita bisa tunduk jika suami kita tidak menampilkan Kristus dalam memimpin? 我们怎能去顺服？如果我们的丈夫没有基督的形象？ Tapi Paulus mengatakan apapun kondisi kita, istri tunduk pada suami. 但是保罗说，无论如何，妻子都要顺服丈夫。 Dan ini yang paling sulit dilakukan oleh para wanita. 但是这是对女人来说是最难做到的。 Karena itu Paulus itu merangkai ayat ini dengan demikian indah, dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." 所以保罗把这段话写得多么的美好，就是你们做妻子的当顺服自己的丈夫。 Dia memparalelkan ayat ini yaitu suami kepada Tuhan. 然后他就这些经文把丈夫联系到基督。 Ayat ini saya akan coba pinggirkan untuk kita itu lihat susunan yang Paulus itu sampaikan. 然后我们把这些经文放到一边，然后我们看这经文的顺序。 Kita melihat Paulus itu menyampaikan istri tunduklah kepada suamimu. Bagian paralelnya yaitu istri tunduklah kepada suamimu. Meskipun dalam bahasa Indonesia agak berbeda susunannya. 就是妻子顺服丈夫，相对应的就是下面的就是妻子顺服丈夫。 Di dalam bahasa aslinya itu ayat 24 adalah seperti demikian. 24节的原文就是这样的。 Karena seperti jemaat kepada Kristus, demikian jugalah istri tunduklah kepada suamimu. 就像基督，就像怎样顺服基督，就像怎样顺服基督，妻子也要怎样顺服丈夫。 Dan Paulus tahu tunduk itu tidak mudah, istri tunduk kepada suami itu tidak mudah. 保罗知道妻子顺服丈夫并不容易， Karena itu dia kaitkan untuk melihat seperti kepada jemaat kepada Kristus, seperti kita kepada Tuhan. 所以他就连接到，就像我们如同顺服主，也如同教会对基督。 Dengan kata lain ketika kita melihat pasangan kita itu tidak sanggup memimpin, lihat Tuhan yang kasih. 当我们在看我们的配偶不能的带领我们的时候，我们就要看基督如何对教会。 Suka tidak suka belajar melihat ini yang Tuhan hadirkan dan mengajar saya untuk taat. Karena memang taat itu sulit. 喜不喜欢我们都要学习的，怎样的去顺服，确实顺服并不容易。 Tapi semua ini bukan hanya karena agar saya itu direndahkan. 这一切不是因为我们要被低下来。 Tapi saya melihat bagaimana suami itu dipercaya Tuhan sebagai kepala rumah tangga. 但是我们也可以看到，丈夫也是一家之主。 Seperti juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita itu kepingin bergerak sendiri tapi Kristus itu kepala.
就像我们的生活当中，当我们想自己行走的时候，但是我们可以想到也要有基督与我们一起走。 Dan bukankah kadang-kadang kita harus tetap taat meskipun tidak suka dengan pengaturan Kristus? 我们是不是也常说，我们都虽然我们不喜欢基督对我们的旨意，但是我们也要顺服的走下去。 Jadi para istri Tuhan itu menitipkan melalui Paulus mengatakan tunduk kepada suami, bukan berarti kita merendahkan diri menjadi budaknya suami. 妻子要顺服丈夫，并不意味着我们成为丈夫的下手。 Di dalam susunan ini Paulus itu mengingatkan bahwa tunduk itu bukan berarti setuju dengan apapun yang dikatakan oleh seorang suami. 顺服不意味着认同丈夫所说的话， Karena tunduk itu adalah bagaimana kita melatih dipimpin oleh Kristus, berarti bukan sama dengan takut kepada suami. 所以顺服是我们要训练的，但是不是我们害怕。 Tunduk itu juga bukan berarti kita tidak mampu dan tidak punya kehendak untuk berpikir sendiri. 顺服不意味着我们不能思考，失去我们自己的想法。 Sehingga bagi beberapa istri atau wanita yang punya kehendak kuat, lalu sulit untuk tunduk. 所以有一些女人，她们有很强的意念的时候，她们很难的去顺服。 Dan Paulus mengingatkan tunduk itu juga bukan berarti mendahulukan kehendak suami lebih daripada kehendak Kristus. 顺服也不意味着把丈夫的意念优先，而把基督的旨意优先。 Tapi tunduk itu adalah bagaimana kita itu dengan konteks iman, kita itu sadar panggilan kita dan kita menaati panggilan kita. 但顺服就是我们要觉悟到跟我们的信心是相同的一个概念。 Bapak Ibu, berapa banyak keluarga itu sulit untuk bertahan karena seorang istri yang sulit untuk tunduk. 弟兄姐妹，有几个家庭他们很难坚持下去，因为是妻子不能顺服， Karena dia merasa tunduk itu adalah saya kalah dengan suami. 因为他觉得顺服他就输给丈夫了。 Tunduk itu berarti saya ditindas oleh suami. 顺服可能他觉得是被丈夫欺负， Dan bukankah sekarang sudah bukan zamannya? Sekarang sudah emansipasi wanita. 然后他可能会想，现代不是这样的情况了。 Paulus mengingatkan mau emansipasi wanita, panggilan kita adalah tunduk. 但是保罗说，女人的呼召就是要顺服。 Untuk punya gambaran saya berikan contoh. 我要提一个比例。 Pernah ada seorang wanita itu masih pemuda datang kepada saya, dia putus dengan pacarnya. 有一个青少年女生，她来到我这里跟我说，她已经跟她男朋友分手了。 Lalu dia konseling datang ke tempat saya, lalu saya bilang kaget, loh kamu itu cocok kok bisa putus, gimana, kenapa? 然后我吃惊的我说，你们都这么的相配，为什么你们会分手呢？ Dia bilang, aduh kok bagaimana dia bisa jadi leader, saya bisa tunduk, dia itu ditanya apa-apa enggak bisa mimpin. 我怎样的能去顺服他呢？他是不是一个很好的领导？我问他什么，他都不会去做决定。 Suami adalah kepala istri, dia ditanya apapun jawabnya terserah. 丈夫是妻子的头，但是被问的时候，他都是回答的说随便。 Saya tidak bisa menghargai dia karena dia bukan pemimpin yang baik. 我不能的去珍惜他，因为他不是一个好的领导。 Akhirnya setiap hal selalu saya mengambil keputusan buat dia. 所以任何一件事都是我为他做决定。 Saya bilang itu bukan salah dia, itu salahmu. 我跟他说，这不是他的错，是你的错。 Karena Paulus tidak pernah bilang, istri ambil alih suamimu yang kurang bisa mimpin. 因为保罗没有说妻子要代替那个不能做决定的丈夫。 Paulus tidak pernah berkata, istri kalau suamimu becus mimpin tunduk, tidak becus mimpin ambil alih. 保罗也没有说，妻子如果你的丈夫能带领你的，你就要顺服；不能带领你的，你就要代替他。 Tapi istri tunduk pada suamimu dalam segala hal. 但是妻子要在任何一件事都要顺服丈夫。 Lalu dia bilang bagaimana caranya saya tunduk sama orang yang tidak bisa mimpin. 然后他说：“我怎样能顺服那不能带领我的人呢？” Saya bilang karena kamu punya konteks bisa mimpin, dia tidak punya konteks itu. Latih dia. 如果你的
想法，他不能带领你，你就要训练他， Bukan ambil alih, latih dia untuk bisa 不是 memimpin. 代替他，但是要训练他成为你的，可以带领你。 Kalau kamu tanya sama dia mau makan di mana, dia akan jawab terserah. 如果你问他要在哪里吃饭，如果他回答的说随便， Karena memang dia tidak becus mimpin. 因为可能他没有这个能力的去带领， Tapi bantu persempit pilihan jadi cuma 2 pilihan restoran. 然后你帮助他把选择变成比2个选择。 Lain kali coba tunduk untuk coba pancing dia berpikir, coba berani ngambil keputusan. 以后可能你要怎样的想办法让他可以去做决定。 Jadi jangan tanya hari ini mau makan apa, dia akan jawab terserah. 所以不要说如果今天要去哪里吃，他会回答的说随便。 Jangan tanya mau makan kemana, dia akan nyanyi lagu rohani kemana saja. 不要我们问他在哪要去哪里，他都会说任何地方。 Tapi coba ubah pertanyaanmu, hari ini kamu mau makan ini atau mau makan itu? 但是我们要把我们问的问题改成：今天我们要吃这个还是那个？ Kalau sudah dikasih 2 pilihan dia tidak sanggup milih, pelintir dia. 如果已经给了2个选择，他还是不能去选的话，我们可以捏他。 Coba kasih 2 pilihan sampai dia itu berani memilih salah satu, meskipun mungkin dengan takut. 试着把选择变成2个选择，然后让他去选。 Dan disitulah kita belajar tunduk. 在那里，我们就学习怎样去顺服。 Jangan nanti kalau dia mau milih mana ya, nasi padang atau Chinese food. 可能我们要问他，他不知道要选什么，是要nasi padang或是中餐。 Nanti begitu dia mengatakan nasi padang, lalu kamu bilang, kok nasi padang? 不要他已经选了nasi padang，我们就问怎么又吃nasi padang？ Nanti dia akan berpikir kamu yang suruh saya pilih, terus kamu yang maki saya. 然后他会想，怎样你叫我选，然后现在你又来骂我。 Tapi belajar tunduk, Tuhan kasih pria gini memang buat kamu. 但是我们要学习顺服，神给我们这样的男人就是要我们学习。 Dia bilang enggak enak ya, saya tuh pinginnya pria yang di atas saya semua. Kok Tuhan kasih seperti ini? 他说怎么不那么舒服？其实我想要的男人是要可以做我的头的，但是上帝怎么给我这样的？ Saya bilang enak enggak enak karena karaktermu terlalu tegas bahkan terlalu kejam. 我说你喜欢不喜欢？因为你的性格是多么的坚定的。 Justru Tuhan kasih wanita seperti ini kadang untuk membimbing pria seperti itu. 有时候上帝给这样的女人，就是来可以带领、可以引领这个男人。 Kalau kamu pingin semua yang di atas kamu, makanya kamu putus terus karena kamu salah cari di gereja. 如果你要那些男人都是可以做你的头的，你就找错地方了。 Karena kamu tuh bukan cuma tegas, tapi kamu sedikit kejam. 因为你不是你有一点的残忍。 Kalau mau cari yang di atas kamu semua carinya di penjara harusnya. 如果你要找可以所有的人都可以做你的头的，你就去监狱找。 Dia marah-marah bilang ini pembina apa bikin orang down. 然后他就生气了，他说他这怎么弄到我比较失落。 Tapi sekarang kalau ketemu saya bilang ya, tapi nasihatnya benar. 然后他现在如果遇到我，他说你的劝告是对的。 Para ibu dikatakan tunduk kepada suami bukan berarti kita kalah atau diperbudak, direndahkan. 妻子说要顺服丈夫，不意味着是要低下来变成丈夫的下手。 Tapi itu berarti kita melakukan tugas kita sebagai penolong sepadan agar dia lebih mampu memimpin dengan baik. 但是妻子的任务就是成为丈夫的帮手，使他可以完成任务， Agar dia bisa menjadi pemimpin yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. 使他可以成为神喜悦的。 Kita belajar tunduk Lingdao. agar dia percaya diri memimpin dengan lebih baik. 我们要学习顺服，使他可以更好的去。 Dan sama halnya kepada istri, ini hal yang paling sulit dilakukan oleh para wanita. 接下来也是妻子最难做到的一件事， Yaitu Tuhan merancang para wanita untuk belajar tunduk pada suami. 就是神设计
妻子要顺服丈夫。 Demikian juga sekarang Paulus masuk kepada hal yang paling sulit dilakukan suami. 然后保罗现在就进入到丈夫最难做到的一件事， Di mana para suami itu diajar untuk mulai mengasihi istrinya. 丈夫被教导要爱他的妻子。 Para suami bagi saya mudah menghormati istrinya kalau istrinya itu sempurna. 对我来说，丈夫很容易的敬重他的妻子，如果他的妻子是完美的。 Tapi yang paling sulit dilakukan oleh para pria dan para suami 但是对男人或者丈夫来说，最难做到的是， adalah tetap mengasihi istrinya ketika menemukan ketidaksempurnaan ada pada dirinya. 就是依然的去爱他的妻子，虽然他的妻子不完美。 Karena itu para wanita kalau pacaran itu biasanya tampil sempurna biar nggak putus sebelum waktunya. 所以女生如果在谈恋爱的时候，她会打扮好她的自己，做到最完美，然后是希望他们不能分手。 Ketika sudah menikah tampil apa adanya, toh sudah kejebak. 就结婚了以后，她就随便的，因为她说已经 Sebenarnya 结婚了。 semuanya itu menyadarkan kita bahwa memang kesulitan para suami adalah menerima kelemahan dan kekurangan istri. 所以丈夫最难接受的就是他妻子的弱点。 Melihat istri yang tidak sesuai dengan bayangan saya sulit mengasihi dia. 看到他想象不是他想象中的妻子，他就很难的去爱这妻子了。 Karena itu bagian ini Paulus mengingatkan kalau tadi istri sulit tunduk, suami sulit mengasihi istrinya. 所以刚刚保罗说，妻子很难的顺服丈夫，所以丈夫也很难的去爱妻子。 Karena itu untuk para suami sebagai pemimpin, Paulus menjabarkan dengan lebih panjang. Jangan senang-senang istri awal, suami lebih panjang. 所以丈夫在这里，保罗写的会比较长。 Dan pada bagian yang panjang ini dari ayat 25 sampai 31, 所以从25节到31节， Paulus mengingatkan mengasihi istri itu dua bagian. 然后保罗提醒了要爱妻子的两个部分。 Di dalam ayat 25 sampai 27 Paulus mengingatkan bagaimana kita berusaha mengasihi istri. 然后25到27节，保罗提醒我们要怎样的努力去爱我们的妻子， Yaitu dengan mengingat bagaimana Kristus itu mengasihi jemaat. 然后就是要想着基督如何的去爱教会， Yaitu kasih yang mengorbankan dirinya. 就是基督舍己的爱。 Kasih di mana Kristus itu memberi diri, bukan cuma mengasihi karena dapat sesuatu. 基督舍己不是因为他得到了然后去爱，但是他先舍己然后去爱。 Apa yang Kristus dapat dari mengasihi kita? 耶稣基督爱我们，他得到了什么？ Dia tidak mendapat apa-apa, tapi dia tetap memberi dirinya bagi setiap kita. 他没得到什么，但是他把他的自己给了我们。 Karena itu Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita para suami sulit belajar terima kelemahan istri dan tetap kasihi istri yang tidak sempurna itu. 所以在这段，我们提醒了我们丈夫很难的去爱妻子。 Saya pernah ceritakan pernah ada seorang suami datang kepada saya mau cerai dengan istrinya. 我记得有一次，有一位丈夫来到我这里，然后跟我说他要跟他的妻子离婚， Karena dia tidak tahan dengan kebodohan istrinya. 因为他不能忍受他妻子的愚蠢。 Dan istrinya yang bodoh itu membuat dia sulit lagi untuk bisa mengasihi. 然后他愚蠢的妻子让他很难去爱他的妻子。 Kalau pintar akan mudah mengasihi apalagi menghormati. 如果他的妻子是聪明的，他当然很容易的去爱他。 Tapi karena bodoh dia tidak tahan dan dia ingin menceraikan istrinya. 因为愚蠢，他忍受不了，所以他要去离婚。 Saya bilang sama dia, justru kamu belajar menerima kelemahan dia. 我跟他说，你确实需要去接受他的弱点。 Karena justru kalau dia tidak bodoh, dia tidak mau sama kamu. 如果他不是愚蠢的话，他是不会跟你的。 Kebodohan itu yang mempersatukan kalian. 他的愚蠢把你们联合在一起， Kebodohan itu yang membuat dia menjadi istrimu yang dulu kenapa kamu bisa terima. 他的愚蠢就是使他成为你以前能接受的。 Jadi yang diperlukan bukan si bodoh ini menjadi pintar. Nanti dia jadi ingat, loh saya pintar, kenapa saya mau sama kamu ya?
但是就是不能把这愚蠢的变成聪明。如果他变聪明了，他就会想：哎，怎么我会跟你在一起呢？ Nanti dia ganti yang datang minta cerai. 等下就换着他妻子来要求离婚。 Jadi yang perlu dilakukan bukan membuat dia pintar, tapi kamu belajar mengasihi dengan mengorbankan dirimu. 所以你要做的是不是把他变成聪明，但是你要舍己，让他去接受他。 Kalau kamu bilang dia bodoh, berarti kamu merasa kamu lebih pintar, tuntun dia. 如果你说他愚蠢，所以你就是比他聪明，你要去引领带领他。 Seperti Kristus, di mana kita semua itu terus dengan bodohnya menolak dia, dia tetap gandeng tangan kita, menuntun kita. 就像基督，我们有多么的愚蠢的，一直的去拒绝他，但是他一直牵着我们的手， Untuk mendapatkan kita, memenangkan kita. 他要为了得到我们。 Bapak Ibu, kita memang menikah dengan orang yang tidak sempurna. 弟兄姐妹，我们确实是与不完美的人、不完整的人结婚。 Tapi kadang-kadang percaya saya ketidaksempurnaan itu yang nanti kita rindukan ketika kita berpisah nanti. 但是你要相信我，当我们分开的时候，那些不完美是我们会想念的。 Seperti sebuah film, dia mengatakan apa yang kamu paling rindukan dari istrimu yang sudah meninggal. 就像一部电影，他对问他：你在你去世的妻子里，你最想念的是什么？ Seorang suami ini begitu terpukul ditinggalkan istrinya, padahal dulu istrinya hidup ribut terus. 有一位丈夫，他多么的伤心，他的妻子已经离开他了，但是他在生活当中的时候，他们两人都一直在吵架。 Dia menjadi konselor, lalu orang yang konseling kepada dia tanya, apa sih yang kamu paling rindukan dari istrimu yang sudah meninggal? 然后这一位辅导员就问他，在你妻子，你最想念她什么？ Dia bilang dulu yang saya paling benci dari dia itu malam-malam bisa tiba-tiba dia kentut dengan demikian keras. 我以前最不喜欢的就是在晚上的时候，他会突然的大声的放屁。 Saking kerasnya itu sampai saya terbangun merasa bergetar. 多么的大声使我能醒起来， Saya kaget lalu saya marahin dia 我 dengan 非 begitu 常的 parah. 惊讶，然后就骂他了。 Tapi herannya itu yang paling saya rindukan 但 ketika 是 saya tidur sendiri. 现在是我睡觉时候最想念的， Tidak ada lagi yang mengganggu saya dengan gempa kentut itu. 没有一个人在可以打扰我睡觉， Saya merasa kesepian. 我觉得很孤单。 Bapak Ibu terutama para suami di sebelah kita adalah orang yang memang tidak sempurna. 弟兄姐妹，尤其是做丈夫的，坐在我们旁边的，可能他是最不完美的人。 Tapi justru itulah dia Tuhan tempatkan untuk kita belajar mengasihi. Untuk kita melihat bagaimana Kristus itu juga mengasihi kita. 但是从他身上，我们要学着怎样的去爱他，就如同基督爱他教会。 Dan kalau ini masih sulit, Paulus mengingatkan bagian yang kedua. Kasih itu seperti kita itu peduli kepada diri 如 kita. 果这还很难的做到，保罗还提醒了我们，就是爱我们自己。 Dengan kata lain ketika kita itu menuntut kesempurnaan istri, 当我们要求妻子完美的时候， bukankah itu berarti kita itu mengasihi diri kita? Kita kepingin dapat bidadari yang sempurna. 是不是我们也爱我们自己？因为我们想要得到最好的。 Tapi disitulah Paulus memutar balik untuk kita mengingat. 但是在这里，保罗相反的来提醒了我们， Orang yang tidak sempurna di sebelah saya ini juga kasihan. 在我们旁边这个不完美的人也是挺可怜的， Karena dia juga dapat suami yang tidak sempurna seperti saya. 因为他也得到了不完美的丈夫。 Jangan kita cuma kepingin diri kita dipuaskan, diri kita dimengerti, dipedulikan. 我们不要只想我们自己要被爱、最被关注的， Tapi pakai semua keinginan itu untuk belajar, memuaskan, mempedulikan orang tidak sempurna di sebelah kita itu. 但是我们要把这一切来满足我们旁边的人。 Dan Kristus saja mau lakukan itu. 基督也要为我们做， Apa alasan kita tidak bisa lakukan itu? 我们有什么理由能让我们不去做呢？ Karena itu Bapak Ibu kemudian bagian ini ditutup sekali lagi oleh Paulus. Semua rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan adalah itu loh hubungan Kristus dan jemaat. 然后这一段话的结尾，保罗是这样的写：这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。
Dengan kata lain, ketika kita itu sebagai istri sulit mengasihi tapi kita belajar tunduk kepada suami. 换句话说，妻子很难的爱，但是她也要愿意的去顺服。 Dan sebagai suami, apapun kelemahan istri, kita tuh berusaha tetap mengasihi dia apa adanya. 但是丈夫，无论我们的妻子有什么弱点，我们也要去爱她。 Disitulah kita baru merasakan, belajar, mengerti, memahami. Itu loh kasih Kristus. 在这里，我们才开始的了解，原来这就是基督的爱。 Dan disitulah kita bisa mengerti, ini semua adalah rancangan Tuhan yang Tuhan itu sudah desain dari semula. 然后我们可以觉悟到，这一切从头开始都是神的设计。 Yang kita perlukan hanya istri, para wanita belajar tunduk kepada suami. 我们只需要妻子顺服丈夫， Suami belajar untuk mengasihi istrinya meskipun tidak sempurna. 丈夫爱妻子，虽然她不完美。 Jika semua ini kita lakukan, kita akan melihat rancangan Tuhan itu ada di dalam keluarga kita. 如果我们把这一切都能做到，我们就可以看到神对我们的家庭的设计。 Dan rancangan Tuhan itu kita bawa kepada gereja. 然后这个设计，神的设计，我们带来教会， Sehingga gereja itu bisa merasakan dan mengekspresikan, mengalami kasih Kristus. 使教会也可以感受到基督的爱。 Karena relasi suami istri, disitulah kita bisa memahami relasi Kristus dan jemaat. 因为夫妻的关系，我们才可以了解到基督和教会的关系。 Mari para wanita belajar tunduk, bukan berarti kalah. 妻子们，我们来学习顺服，并不意味着我们是输的。 Dan para pria belajar mengasihi meskipun orang yang kita kasih tidak sempurna. 丈夫要学习爱，虽然我们爱的这人是不完美的。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头来祷告。